Assalamualaikum, kami daripada grup 4. Tajuk kertas kerja khusus kami ialah cabaran keterlestarian etika dan peradaban antara kaum di Malaysia dalam kalangan pelajar universiti. Dan disediakan oleh Nur Aisyah binti Muhammad Rahiman, Nur Fazila binti Fauzi, Nur Ain Syafiqah binti Ramali, Adina Najihah binti Muhammad Fauzi dan Puteri Azmira binti Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazlina binti Fauzi dan saya akan masuk kepada bahagian yang pertama dalam projek ini, iaitu pengenalan. Okey. Pada abad ke-19, tanah Melayu telah mengalami perubahan bukan sahaja dari segi politik, malah dari segi ekonomi dan sosial. Hal ini demikian kerana kemasukan imigran Cina dan India. Penyataan masalah. Punca masalah yang dihadapi oleh Malaysia pada ketika ini berkait rapat tentang kesilapan meletakkan persamaan dalam menyatakan perpaduan sosial itu sama dengan perpaduan ekonomi. Antara punca utama perpaduan gagal disentuh dan tidak difahami adalah elemen amalgamasi, akomodasi, alkulturasi dan asimilasi. Perpaduan nasional telah ditafsirkan dengan fahaman yang sempit dan ianya turut berubah menjadi satu bentuk pertandingan untuk merebut hak milik ekonomi. Isu ini turut menjadi perebutan nasional antara kelompok etnik. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang bersikap tidak mempedulikan isu-isu yang berlaku dalam negara. Hal ini menyebabkan wujudnya masyarakat yang cumuk yang akhirnya memberi kesan yang buruk kepada negara. Menurut Joseph Stiglitz, sekiranya hubungan etnik yang harmoni ini tergugat, maka Malaysia yang terkenal dengan sebuah negara yang aman dengan pelbagai bangsa juga turut tercabar, biarpun kadar pertumbuhan ekonominya memuaskan dan kestabilan politik kelihatan terbaik. Pandangan para mahasiswa universiti terhadap isu-isu yang wujud dalam negara. Kita seharusnya meneroka apakah yang difikirkan oleh para mahasiswa berkaitan dengan isu-isu ini. Para mahasiswa yang berlatar belakangkan pengajian sains sosial mungkin mudah memahami tentang isu ini dan juga mempunyai pandangan tersendiri. Para mahasiswa universiti yang berlatar belakangkan pengajian sains tulen seperti kejuruteraan dan perubatan mungkin agak berbeza dari segi pandangan mereka ataupun mereka tidak ambil kisah terhadap isu ini kerana terlalu sibuk dengan pengajian mereka dan sebagainya. Seterusnya ialah objektif kajian. Pada umumnya, kajian yang dilaksanakan dalam kalangan mahasiswa ini adalah untuk melihat tahap kesedaran serta kefahaman mereka terhadap isu-isu etika dan moral yang terdapat di dalam Malaysia. Dengan merujuk kepada permasalahan kajian yang telah dinyatakan sebelum ini, objektif kajian adalah untuk mengenal pasti cabaran, isu dan cara atasi etika dan moral di antara kaum di Malaysia. Oleh itu, terdapat dua objektif kajian yang digariskan seperti yang dinyatakan di bawah. Pertama, mengenal pasti cabaran dan isu semasa dalam pembangunan etika dan moral di antara kaum di Malaysia. Kedua, mengenal pasti cara yang efektif untuk diamalkan oleh seluruh rakyat Malaysia bagi membendung masalah isu perkauman yang semakin parah dan sering hangat dibahaskan antara satu sama lain. Istilah moral berasal daripada bahasa Latin mores, iaitu kata jamak daripada perkataan mos yang ditarifkan sebagai adat kebiasaan. Moral boleh didefinisikan sebagai ajaran baik buruk perilaku, akhlak dan perbuatan yang dimiliki oleh individu tersebut. Istilah moral merangkumi semua sifat baik seperti kejujuran, toleransi, baik hati dan semangat bermasyarakat. Melalui Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika bermaksud akhlak murni atau prinsip moral seperti adab sopan santun yang telah menjadi pegangan kepada suatu kumpulan manusia atau seseorang individu. Ia juga sering diguna pakai dalam kehidupan seharian manusia. Shaw 1991 mendakwa ethics atau dalam bahasa Melayu ialah etika telah berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang membawa maksud kepada perangai, kepribadian atau adat. Dan kata-kata ini telah dipetik oleh Abdul Razak Omar dan Nur Jana Jamari.
Pernyataan ini juga telah dikuatkan lagi oleh pandangan K. Burtons apabila menyebut etika secara tunggal ia mempunyai banyak maksud. Antara maksud etika ialah tempat tinggal, padang rumput, kandang dan lain-lain lagi. Mempunyai etika akan menjadikan seseorang individu itu lebih bertanggungjawab. Faktor kepada pembentukan etika ialah pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya, pengalaman hidup, nilai peribadi dan prinsip moral, dan akhir sekali ialah keadaan. Adab juga berperanan untuk memimpin manusia supaya mempunyai kelakuan yang baik dan bertindak secara halus, berseni, berhikmah yang berasaskan sistem nilai yang ada di dalam suatu masyarakat tersebut. Adab juga sering dikaitkan dengan kehidupan, interaksi dan adat dalam suatu kaum. Sebagai contoh, adab dengan ibu bapa. Jika kita beradab, itu akan dianggap sebagai sifat yang positif atau baik, maka bertentangan pula dengan biadab, iaitu sifat yang negatif. Terdapat beberapa adab yang dapat dilihat antara contoh, adab lemah lembut dan berhikmah ketika bercakap. Ini kerana di dalam Al-Quran juga telah menyebut, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 1625. Etika dan peradaban adalah dua konsep umum yang sejagat yang mempunyai perkembangan idea serta amalannya. Di dalam Malaysia, terdapat beberapa kaum majoriti iaitu Melayu, Cina dan India yang mempunyai pelbagai etika dan peradaban. Kebanyakan kaum mempunyai kepercayaan yang berlainan, antaranya Hindu untuk kaum India, Buddha untuk kaum Cina dan Islam untuk kaum Melayu. Agama-agama ini telah wujud di Malaysia dan dapat dibuktikan dengan kewujudan etika Asia yang berteraskan agama yang mempengaruhi sosial dan budaya. Seterusnya, peradaban mempunyai makna yang luas, tetapi di sini kita akan melihat konsep peradaban yang berlaku di Malaysia. Kolonialisme dan pasca kolonialisme atau dalam erti kata lain, naturalisme, positivisme atau individualisme. Ketika pasca kolonial, konsep ini berlapis dengan wujudnya Melayu Islam, peribumi, etnik Cina dan India Malaysia. Gacukan peradaban sedunia kontemporari sehingga lahirnya pencampuran sosial. Metodologi kajian. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan membuat soal selidik dalam bentuk Google Form dan diedarkan kepada pelajar-pelajar universiti yang berbilang kaum. Analisis ini dilakukan untuk melihat tahap kesedaran serta pandangan pelajar-pelajar universiti di Malaysia tentang fahaman mereka terhadap kaum yang berada di Malaysia. Kajian ini telah melibatkan responden seramai 66 orang, pelajar yang terdiri daripada beberapa universiti seperti Universiti Teknologi Mara (UiTM), Universiti Pendidikan Sultan Idris (OPSI), Universiti Teknologi Tun Hussein On (UTHM) dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Soalan yang dikemukakan terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Bahagian pertama, soalan tentang maklumat responden, manakala bahagian kedua ialah soalan skala dari 1 hingga 5. 1 ialah tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 tidak pasti, 4 sederhana setuju dan 5 setuju. Dan soalan berbentuk ya atau tidak yang menjurus kepada pemboleh ubah yang berkaitan isu-isu tentang perpaduan kaum atau kesedaran terhadap perpaduan di dalam universiti di Malaysia. Dan beberapa soalan tentang pengetahuan fahaman responden tentang adab dan etika di antara kaum di Malaysia. Jika dapat dilihat, ini ialah tabel maklumat responden. Jantina yang menjawab Google Form paling banyak ialah daripada jantina perempuan 75.8%, umur 21 iaitu 87.9%, bangsa Melayu 96.9% dan begitu juga dengan agama Islam 96.9% dan negeri asal yang menjawab soal selidik ini ialah daripada Selangor 24.2%. Carta 1 ialah skor tahap pelaksanaan adab dan etika yang diajarkan dari agama atau kaum.
So, hasil dari skala pensekoran yang dibentuk untuk melihat tahap pelaksanaan adab dan etika yang diajarkan dari agama atau kaum menunjukkan 30.3% tidak setuju dengan pernyataan yang diajukan kepada responden. Malahan, majoriti daripada responden sebanyak 43.9% berpendapat kurang setuju. Oleh itu, pelaksanaan adab dan etika yang diajarkan dari agama atau kaum mudah diikuti. Carta yang kedua ialah skor tahap pandangan responden tentang stereotip yang berlaku antara kaum di Malaysia. Dapat dilihat daripada carta bar tersebut, 45.5% berpendapat sederhana setuju dan kurang daripada 45.5% berpendapat tidak pasti, kurang setuju dan tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut. Ini menunjukkan majoriti daripada responden bersetuju terdapat stereotip antara kaum yang berlaku di Malaysia dan mengakibatkan ketidakadilan dalam layanan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Carta ketiga ialah carta PAI tentang pendapat responden tentang setiap masyarakat harus menghormati kepercayaan agama kaum lain. Melalui carta PAI ini dapat dilihat 98.5% daripada 100% berpendapat bahawasanya sebagai rakyat Malaysia kita harus menghormati kepercayaan agama kaum lain dengan tidak memperkotak-katikkan agama kaum lain. Ini kerana untuk menjadi sebuah negara yang aman dan tenteram, kita harus belajar menghormati kaum dan bangsa lain. Akhir sekali ialah carta yang keempat, iaitu carta PAI tentang pendapat responden. Pendedahan di peringkat awal sangat membantu mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum. Berdasarkan catatan yang telah dibuat, 100% responden bersetuju bahawa pendedahan di peringkat awal terhadap kaum lain memainkan peranan yang besar dalam membentuk hubungan silaturahim antara kaum supaya tiada stereotip dan perselisihan kaum yang berlaku. Diskriminasi terhadap bangsa India dan Melayu di dalam sektor pekerjaan swasta. Sejak dahulu lagi, bangsa India telah didiskriminasikan di negara India. Seperti contoh sistem kasta yang berlaku di India adalah merupakan salah satu masalah yang melibatkan keturunan dan tiada tamat tempohnya. Dan bangsa India di Malaysia mempunyai populasi ketiga terbesar selepas bangsa Melayu dan Cina. Pada tahun 1900, bangsa India menjadi buruh kasar. Dan kesan daripada diskriminasi terhadap bangsa India dan Melayu telah menyusahkan graduan untuk mencari kerja, lambakan graduan, pengangguran meningkat dan persaingan antara fresh graduate. Seterusnya ialah isu perkauman dan politik di Malaysia adalah isu yang sensitif. Menurut Profesor Wong Tai Chi, telah memberi pandangannya di dalam sebuah buku terbitannya yang berjudul Politik Perkauman dan Prospek Keharmonian di Malaysia tentang dua versi pecah dan perintah yang sedang berlangsung di negara Malaysia. Versi yang pertama menurut pandangan beliau ialah menerusi politik perkauman. Politik pada mulanya berfungsi untuk mentadbir negara untuk menjamin kepentingan rakyat. Tetapi bila telah mentadbir terlalu lama, politik dijadikan untuk mendapatkan kuasa dan mengambil kesempatan ke atas rakyat. Contoh isu perkauman yang dipolitikkan ialah isu HOD pada tahun 2019. Menurut akhbar dalam berita harian yang bertajuk HOD, Down Zone dan Perpaduan Kaum, dalam isi surat akhbar dalam talian tersebut menyentuh isu kaligrafi atau tulisan HOD dirancang untuk diperkenalkan sebagai satu daripada penyumbang kecil kepada perpaduan kaum. Sama seperti kaligrafi Cina dan tulisan Cina yang tidak salah untuk belajar, tapi isu ini telah menjadi isu yang hangat kerana setengah ahli politik menjadikan isu ini sebagai isu yang melanggar kepercayaan bangsa mereka dan menjadi isu perkauman. Isu seterusnya adalah wujud persoalan dalam sistem Malaysia oleh bangsa lain. Perjarakan di antara kaum di Malaysia menyebabkan perbezaan pendapat antara kaum. Perjarakan di antara kaum di mana Melayu yang menghadiri sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaran dan agama Islam sebagai asas. Cina akan menghadiri sekolah swasta yang menggunakan bahasa Cina atau sekolah kebangsaan jenis Cina, manakala India akan menghadiri sekolah vernacular jenis India.
Kekurangan interaksi antara masyarakat berbilang kaum dari aspek pembangunan, di mana Melayu hidup di kalangan Melayu, Cina hanya berada di kawasan Cina. Pemikiran dipengaruhi oleh ruang lingkup persekitaran berpaksi pada perkauman. Kesannya dapat dilihat hari ini apabila timbul penolakan pembelajaran tulisan Jawi, bahasa selain bahasa Melayu diutamakan dan hak istimewa Melayu dipersoalkan dan lain-lain. Isu yang terakhir adalah stereotip antara kaum. Stereotip iaitu mengeneralisasikan individu atau kumpulan kepada suatu kategori. Ia bermula daripada sejarah sosial budaya, Melayu di kampung sebagai nelayan atau petani, Cina di Lombok dan di bandar sebagai peniaga atau pelombong, dan India yang duduk di latang getah sebagai penoreh atau buruh. Stereotip antara kaum yang sering kita dengari seperti Melayu sebagai bangsa kurang membaca atau malas, Cina sebagai bangsa cerdik dan India sebagai bangsa busuk atau pengotor. Okey, kita masuk kepada langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah kita haruslah bergaul dan memupuk persefahaman antara kaum, yang mana ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini. Yang pertama, anak-anak digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan bangsa, dan ibu bapa juga disarankan membawa anak-anak mereka mengunjungi rumah jiran semasa hari perayaan atau lebaran. Dengan cara itu, ibu bapa dapat menjadi suri teladan kepada anak-anak dan membolehkan mereka menghayati keistimewaan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Selain itu, ibu bapa juga boleh berkomunikasi dengan anak-anak dalam pelbagai bahasa, misalnya bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa ibunda. Seperti mana yang kita tahu, apabila golongan muda ini menguasai pelbagai bahasa, mereka dapat berkomunikasi dengan rakan yang berlainan bangsa dengan mudah. Oleh hal yang demikian, nilai-nilai perpaduan dan permuafakatan hendaklah didedahkan kepada generasi muda sejak awal lagi agar jiwa perpaduan dalam diri mereka dapat berkembang dengan sempurna. Ibu bapa sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani masalah ini. Okey, langkah yang kedua adalah institusi pendidikan perlu bertanggungjawab menerapkan semangat bersatu padu dalam kalangan pelajar yang berbilang kaum. Antara langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan kerja berkumpulan. Guru-guru hendaklah membahagikan pelajar secara berkumpulan dalam melaksanakan projek-projek sekolah seperti kajian sains, persembahan dan sambutan-sambutan majlis di sekolah. Guru-guru juga haruslah membahagikan kedudukan pelajar dengan sempurna untuk menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan pelajar-pelajar yang berlainan kaum dan bukannya sesama kaum sahaja. Contohnya, jika kita berbuat demikian, Melayu dan Cina akan duduk di dalam satu golongan yang sama dan mereka dapat berkomunikasi dan berbincang. Oleh hal demikian, kita dapat menerapkan semangat perpaduan dalam diri mereka. Dalam proses menjayakan inisiatif-inisiatif ini, guru tidak boleh sama sekali mencetuskan isu-isu sensitif semasa mengajar. Misalnya dengan mengganggu-ganggukan warisan kebudayaan sendiri dan mengejek budaya kaum lain. Pendek kata, pelajar-pelajar dan guru-guru perlulah bekerjasama demi menzahirkan semangat perpaduan di peringkat sekolah. Seterusnya ialah langkah ketiga. Golongan pelajar perlulah belajar dan menghayati sejarah negara agar dapat memahami erti perpaduan negara. Sebagai satu daripada langkah untuk mewujudkan permuafakatan bangsa, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewajibkan pelajar-pelajar agar lulus dalam mata pelajaran sejarah di peringkat sijil pelajaran Malaysia mulai tahun 2013. Seterusnya, mengetahui dan memahami peristiwa yang berlaku dalam sejarah negara seperti terjadi berdarah 13 Mei 1969, sudah tentu golongan muda dan belia akan lebih menghargai perpaduan dan keharmonian yang dikecapi selama ini. Pemahaman rakyat Malaysia tentang sejarah tanah air dapat menyemai semangat perpaduan dalam diri mereka. Selain itu, aktiviti sukan dan permainan seperti kokurikulum dalam institusi pendidikan dapat menyatu padukan pelajar yang berbilang kaum.
Aktiviti sebegini boleh merapatkan hubungan dan membangkitkan semangat tolong-menolong, semangat setia kawan dan saling mempercayai di antara pelajar-pelajar pelbagai kaum. Keempat, rakyat Malaysia hendaklah menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Walaupun rakyat diberi hak kebebasan bersuara, mereka haruslah tidak mengambil kesempatan dengan mencetuskan isu-isu sensitif dan kontroversi yang dapat merosakkan rasa menghibah dan perpaduan. Masyarakat setempat juga boleh memainkan peranan dalam mengukuhkan perpaduan kaum di negara ini melalui penganjuran aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, program rukun tetangga dan kempen bulan kemerdekaan. Langkah yang terakhir ataupun langkah yang kelima ialah kerajaan haruslah memainkan peranan yang penting untuk menggerakkan rakyat ke arah perpaduan yang jitu dan utuh. Kerajaan perlulah berusaha menerapkan gagasan satu Malaysia dalam kalangan rakyat. Persoalannya di sini, adakah kita semua tahu maksud gagasan satu Malaysia? Gagasan satu Malaysia yang diwara-warakan oleh bekas Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak bertujuan mewujudkan sebuah negara bangsa yang merangkumi persefahaman dan perpaduan yang utuh dalam kalangan warga Malaysia. Demi merealisasikan gagasan ini, kerajaan haruslah menganjurkan pelbagai kempen untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Antara kempen yang dapat diadakan ialah dengan mengadakan pameran kebudayaan dan warisan masyarakat Malaysia. Dengan mengadakan kempen seperti ini, rakyat yang berbilang kaum dapat mengenali dan menghayati budaya kaum lain dengan lebih lanjut. Kempen yang seterusnya ialah kempen Cintai Bahasa Kita. Kempen Cintai Bahasa Kita perlulah dipergiatkan dengan lebih cergas untuk memertabatkan lagi penggunaan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa kebangsaan merupakan bahasa yang wajib fasih oleh semua rakyat Malaysia agar dapat memudahkan komunikasi antara rakyat. Sebagai contoh yang saya dapat berikan, jika kaum Cina dan India fasih dalam bahasa Melayu, maka mereka dapat berkomunikasi dengan baik tanpa berlakunya selisih faham. Okey. Kempen atau program yang seterusnya ialah menganjurkan program integrasi nasional dalam kalangan pelajar. Program seperti ini bertujuan untuk menerapkan semangat bersatu padu dalam apa jua rintangan dalam diri bakal peneraju negara kita. Akhir sekali, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan perlu dimanfaatkan oleh setiap rakyat Malaysia dan bukannya seperti kera mendapat bunga agar perpaduan dan integrasi nasional dapat diwujudkan dalam Malaysia. Hal ini kerana jika kita mengamalkan segala langkah yang diberikan, kita akan mencapai moral dan etika yang baik. Seterusnya ialah cadangan dan kesimpulan. Akhir sekali, apa yang dapat kami simpulkan daripada kertas kerja ini adalah moral dan etika merupakan sesuatu perkara yang amat penting kepada masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan seharian masyarakat tanpa mengira kaum atau agama. Semua pihak haruslah bekerjasama dalam membentuk perpaduan kaum di Malaysia supaya rakyat dapat hidup aman dan harmoni tanpa diskriminasi. Antara usaha yang dapat dilakukan oleh pihak kerajaan ialah seperti melakukan kempen Cintai Bahasa Kita atau program berkaitan perpaduan kaum. Ibu bapa ialah suri teladan bagi anak-anak. Jadi mereka perlulah sentiasa menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi dan mendorong anak-anak berkomunikasi tanpa mengira kaum. Institusi pendidikan juga memainkan peranan penting dan perlu bertanggungjawab
menerapkan semangat bersatu padu dalam kalangan pelajar yang berbilang kaum. Antara usaha yang dapat dilakukan ialah guru-guru menggalakkan pelajar membuat tugasan secara berkumpulan tanpa mengira jenis kaum dan mendorong pelajar menghayati sejarah negara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.